kita berbicara tentang garis panduan kelakuan fraud 2025 dan juga garis panduan penulisan surat teguran, peringatan dan juga tunjuk sebab. Sekarang kita masuk pula ke garis panduan serahan kes integriti ke unit tata tertib. Apakah tahap sesuatu kes tu dianggap serius sampai dia perlu kena hand over terus ke unit tata tertib? Unit integriti tidak boleh take over sudah. Okey, ini soalan yang perlu dipahami oleh semua yang menonton program pada petang ini. Okey, pertama sekali adalah jawatan kuasa tata tertib kan di bawah Akta 605 bukan di bawah bahagian integriti. Kenapa? Kita tidak mewujudkan konflik kepentingan di mana kami juga yang terima aduan, kami siasat, kami hukum. Pada prinsip ini jadi jawatan kuasa tata tertib ataupun unit tata tertib itu berada di pejabat undang-undang UMS. Okey. Jadi soalan tadi kan bila dia sesuatu kes itu perlu dihantar ke jawatan kuasa atau unit tata tertib. Okey, pertama sekali dia ada satu proses. Proses itu adalah adanya sesuatu kesalahan yang dilaporkan. Dan selalunya kalau integriti itu dilaporkan kepada kami lah. Ya. Integriti termasuklah ketidakhadiran kerja, surcharge dan sebagainya kan, pemalsuan fraud seperti dinyatakan awal tadi kan. Jadi proses dia adalah bila kami terima aduan, pertama sekali adalah aduan itu sendiri kami akan tengok. Adakah aduan itu lengkap atau tidak? Jadi kalau lengkap dia mesti ada lengkap 5W dengan 1H. Yang dinyatakan awal tadi di mana, siapa, bagaimana, kenapa, lengkap. Dia tidak boleh hanya mengatakan si fulan bersalah sebab ini. No, dia kena lengkap itu. Bila lengkap, maka kami akan lakukan step yang berikutnya adalah kami akan lakukan pengesahan dan pengesahan. Sama ada kami panggil untuk interview, temu ramah ataupun kami turun ke lapangan. Betulkah berlaku? Kan? Dan bukan dia seorang yang kami panggil, mungkin juga ada pihak ketiga yang perlu kami panggil ataupun melalui observation, pengawasan kami dalam seketika untuk melihat benar pattern itu berlaku atau tidak. Bila perkara itu disahkan, bukti mencukupi, ketika itulah kami akan serahkan kepada jawatan kuasa tata tertib untuk bersidang. Oh, okey. Jadi tujuan unit integriti ini mengesahkan sama ada tuduhan itu betul atau tidak. Pertama, kenapa kami asingkan tata tertib itu dengan integriti hanya untuk memastikan tidak berlaku konflik kepentingan. Itu satu penting. Kemudian kedua, sesuatu yang dilaporkan kepada kami bila terbukti ada bukti telah berlaku pelanggaran, maka ini bukti dia, ini disahkan, kami serahkan dalam masa 14 hari kepada unit tata tertib untuk diambil tindakan. Jadi unit tata tertib akan keluarkan satu surat pemanggilan kepada yang telah diadukan untuk menghadaplah. Jadi ketika itu dia dibicarakan berdasarkan pada bukti-bukti ini, bolehkah anda adakah pembelaan daripada anda? Kalau pembelaan itu kan tidak dapat menolak semua yang telah dibuktikan, maka hukuman dijatuhkanlah mengikut akta mana yang dia kenalah. Selalunya akan melibatkan dua akta lah. Bagi kekitangan adalah akta 605. Okey, 605 itu adalah akta badan-badan berkanun tata tertib dan surcharge tahun 2000. Untuk pelajar adalah akta 30 iaitu akta college. AUKU tahun 19 pindaan yang di atas tahun 2012. Okey Tuan. Tadi Tuan bercakap tentang pengumpulan bukti kan, lepas tu perlu diberikan kepada unit tata tertib. Apakah bukti ataupun dokumen yang perlu dikumpul sebelum handover ke unit tata tertib? Okey, ini paling penting Okey, setiap aduan kami mempunyai. Okey, saya fikir sebelum saya jawab ini paling penting, baru saya boleh lepas yang ini bahawa kami di bahagian integriti menerima dua perkara, satu aduan, satu maklumat. Oh. Okey. Aduan bermaksud dia adalah dia kena bersama dengan kami daripada dia datang pada hari pertama dengan semua butiran yang lengkap
dan sekiranya memerlukan sampailah katakan sampai kepada mahkamah kes itu, ke mahkamah tinggi, orang itu sanggup bersama dengan kami, itu kami consider sebagai aduan. Dia tidak walau tapi jaranglah sampai kepada mahkamah kan, selalunya akan berakhir di dalaman saja di Akta 605 di jawatan kuasa tata tertib. Apa sekalipun konsep aduan adalah dia kena stand, dia kena berdiri bersama kami daripada awal sampai akhir. Okay, satu. Kedua, dia boleh, kalau dia rasa dia tidak yakin tetapi dia mempunyai maklumat yang lengkap, dia boleh serahkan maklumat tentang aduan berkenaan kepada kami, dan dia boleh meminta perlindungan di bawah dasar pemberi maklumat, dan dia akan dilindungi dan tidak akan di-reveal lah siapa beliau yang telah memberikan maklumat berkenaan. Jadi apa dokumen yang diperlukan kan adalah, pertama, dokumen aduan pertama yang telah kami terima itu sudah lengkap. Jadi apabila lengkap, kami hanya mengesahkan dokumen aduan-aduan yang telah dibuat itu betul atau tidak. Jadi bila sudah betul, maka laporan penemuan siasatan kami akan sediakan. Dia memang komprehensif, memang tebal. Bila di mana masa, dengan siapa, bagaimana, semua dinyatakan dalam itu. Sekali dengan aduan asal, ini aduan asal tidak ada ditambah, tidak ada dikurangkan. Penyataan saksi, saksi itu kena bersumpah bahwa apa yang saya nyatakan ini adalah benar. Okey, kemudian bukti bergambar, audio dan sebagainya, dokumen sokongan, dan dalam memberi satu keputusan yang konsisten, kami telah sediakan satu metrik risiko. Metrik risiko itu maksud dia kan adalah kita tahu bahawa kesalahan bagi ramai orang dapat dinilai dan dapat ditentukan secara objektif, dan tujuan kami adalah supaya di dalam membuat penulisan tentang sebelum disampaikan kepada tata tertib, kami tidak terbawa emosi. Tetapi kami dipandu oleh satu guideline pengurusan risiko di dalam menentukan sama ada dia rendah, sederhana atau tinggi, dan itu memudahkan jawatan kuasa tata tertib untuk mengambil tindakan. Okey, baik Tuan. Tadi kita bercakap tentang metrik risiko. Ini interesting point juga ni, sebab banyak faktor yang boleh menentukan sama ada dia low risk, medium risk atau high risk kan. Boleh Tuan kongsikankah kes tata tertib yang betul-betul high risk yang melibatkan kaki tangan? Okey, bila kita cakap tentang high risk itu kan adalah ketidakhadiran pun sebenarnya high risk. Sebab ketidakhadiran dia menyebabkan orang lain telah menjalankan kerja dia, sedangkan orang itu ada kerja dia sendiri. Itu menyebabkan operasi pejabat berkenaan terganggu. Jadi apabila kita panggil sebagai high risk itu adalah kita lihat berapa kali dia melakukan kesalahan berkenaan. Contoh dia kalau kehadiran, kita akan punch card itu kan akan log in log out kita kan akan diberi warna hijau, kuning, merah. Jadi itu akan menentukan tentang metrik yang berkenaan lah. Apabila dia merah kan, jadi apa yang kita mau nyatakan sekarang kan adalah kita cuba elaklah dia jadi merah. Menjadi hijau tu kan. Sebab tafsiran dalam kehadiran hijau, kuning dan merah itu adalah tidak sama dengan tafsiran risiko yang biasa kan. Jadi apa yang kita ingin tegaskan dalam metrik itu adalah kita nyatakan apabila anda mengulangi perkara itu lebih daripada satu kali, maka anda sudah masuk di dalam kategori yang tinggi. Malah kita dengan kerjasama bahagian pengurusan sumber manusia, terutama tentang kehadiran ini paling penting ya. Kita tidak mau lagi ada kaki tangan yang kita lambat ambil tindakan, sehingga kan dia nanti selepas sebulan atau selepas beberapa bulan baru dipotong gaji. Sebab apa-apa gaji yang telah dibayar semasa ketidakhadiran, kegagalan dalam mematuhi integriti itu kan dia akan bayar balik. Jadi kalau ada dalam kes kita kan ada yang even 6 bulan. Tiba-tiba selepas 6 bulan Anda tidak hadir selama 6 bulan, tetapi dalam 6 bulan ini Anda terima gaji. So sekarang Anda kena bayar balik gaji 6 bulan. Memang berat kan, apatah lagi kalau dia bertahun. Jadi tindakan proaktif yang telah dilakukan oleh bahagian integriti bersama
kerjasama bahagian pengurusan sumber manusia adalah apabila dia tidak hadir 3 hari ke atas, maka on the spot sistem pembayaran gaji akan potong. Jadi tidaklah ada pembayaran gaji selepas ketidakhadiran yang tidak dilaporkan melebihi 3 hari dan ke atas. Oke, kita masuk sudah bagian poin kehadirannya Tuan. Tapi kita twist sedikit lah. Rather than kita fokus kepada kehadiran, macam mana kalau kita ubah perspektif kepada lambat clock in ataupun lambat masuk kerja. Kalau contohlah Fulan bin Fulan tu dia kerap lambat masuk office, lambat clock in, sama ada dia terlupa ke tidak kah, itu lain cerita lah. Adakah dia akan go through juga menerima 3 surat teguran tu, ataupun dia akan terus kena drag ke unit tata tertib? Okey, ini soalan yang tricky sikit. Tricky sikit. So, sekarang kita telah mengamalkan flexi time. Maksud dia kita boleh clock in seawal 7.30 dan paling lambat jam 9. Tetapi itu compensate jugalah. So, kita kena berada at least 8-9 jam di universiti. Okey. Jadi yang saya paham soalan tadi itu adalah dia bukan clock in di antara 7.30 pukul 9, tapi pukul 10, pukul 11, kan? Ada yang clock in sekali tapi tidak clock out. Ya. Okey. Dan pengalaman kami semasa kami bersama dengan warga universiti kan adalah even ada yang bermasalah tentang mendapatkan kita punya kehadiran warna hijau. Di mana ada signal hijau? Dia mencari signal hijau itu di mana? Okey. Sehingga kan kita tahu bahawa dalam parameter UMS itu rupanya di luar parameter tu kan. Kita bersama dengan Jabatan Digital lah, terima kasih Jabatan Digital, bahagian pengurusan sumber manusia. Akhirnya kami beritahu, rupanya ada spot yang tinggi sikit itu boleh dapat hijau. Oh. Kenapa? Sebab ada orang clock in. Oh. Jadi apabila soalan mengatakan tadi kan, apa berlaku bagi mereka yang sering terlambat 9.30 kan, tapi balik dia pukul 6 juga. Jadi dia kurang itu kan. Okey, dalam sistem smart kita adalah apabila dia kurang 8 jam 9 jam akan ada notification. Okey. Jadi of course lah bila keluar notification dia akan bagi sebab kan dan diperakukan oleh ketua jabatan. Okey, diperakukan jangan ulang lagi. Okey. Diperakukan dengan memberi ini kan. Jadi kita kembali sikit tadi tentang surat tu. Tentang surat teguran dan sebagainya kan. Sebenarnya tindakan pertama yang mesti dilakukan oleh ketua jabatan apabila berlaku ketidakpatuhan adalah panggil. Bagi nasihat dulu secara lisan. Dan itu hanya direkodkan di peringkat jabatan. Kan? Dengan itu kan ada sesuatu tindakan yang orang cakap kan tidaklah terlalu keras tetapi lebih kepada sikap harmoni kepada kaki tangan bahawa kalau anda teruskan sikap begini anda akan diberi surat. Dan surat itu nanti akan tinggi, semakin tinggi dan akhirnya membawa kepada jawatan kuasa tata tertib lah kan. Jadi yang paling akhir sekali yang ingin saya tegaskan di sini kan, mungkin ada yang menganggap bahawa kalau saya tidak, terutama di kalangan pensyarah, perkara ini penting. Sebab dalam jawawarah kami ada soalan-soalan yang timbul. Dia cakap, bila kami cakap tentang kehadiran, bagaimana kehadiran saya 3 bulan lepas kan, tidak pernah diperaku oleh penyelia. Okay? Sedangkan masa itu saya sedang buat kajian. Betul, dia buat kajian, mungkin telah dibuat. So secara pentadbiran, kehadiran itu telah diakui. Tetapi dalam sistem kehadiran kita yang direkodkan dalam sistem, yang nanti akan direkodkan kepada JPA, dia akan memberi kesan yang sangat serius masa persaraan. Kalau dia tidak clock in, clock out lengkap, katakan sehari, nanti gratuity kita akan dipotong sehari. Begitu. Kalau katakan bayangkan kalau 3 bulan dan ada case yang kita terima kan dalam case-case JPA, dia apabila dia semak untuk pension itu kan untuk bersara, katakan dia dapat 200.000. Tahu-tahu apabila pada hari persaraan yang sebenar dia hanya terima 160.000. 40.000 itu hilang. Dia mula bisinglah, kenapa ini berlaku? Rupanya bila disemak adalah ada kehadiran-kehadiran selama 300 bulan itu kan. Dia berkhidmat, dia abaikan, dia tidak bagi rimak dan malahan ketua jabatan dia juga pun tidak bagi rimak.
Jadi dianggap ketika itu dia tidak turun bekerja lah dan dipotong gaji. Allah. Nah, so itu kesan yang paling nih, dan perkara itu bukan satu case dalam Malaysia, boleh katakan itu sering berlaku di mana-mana jabatan kerajaan. Jadi apa-apa kita buat kena berhati-hatilah kan Tuan. Kita Kena tidak tahu. berhati-hati. At the end of the day, goes back to ourselves. Dari semua ini kan Tuan, saya nampak ada kaitan lah dengan episode pertama. Dia berbalik dengan diri kita juga, etika kita kan Tuan. Etika kerja kita, apa semua. Tapi kan Tuan, apa yang saya nampak di sini kan Tuan, ini mindset orang lah. Sometimes saya pun ada pikiran begini Tuan, pikiran licik. Oke, saya buat something, tapi tidak ada orang nampak. Jadi, tiada jawabannya apa-apa. Aku siap tahu nih, tidak ada orang nampak nih. Jadi, macam mana tuh Tuan? Oke, itu dalam episode pertama sebenarnya kita sudah sentuh bahwa dalam episode pertama kita cakap tentang istilah integriti dengan etika. Integriti itu sebenarnya lebih dekat dengan soalan tadi lah. Kalau tiada orang lain, siapa tahu saya buat salah, ya? Siapa tahu saya tukar jumlah bayaran nih. Siapa tahu kan, sebab hanya ketika itu kan Anda bersama pen, kan? Tapi bila hati nurani kita bersih, kita pegang dengan integriti, sebenarnya Anda bersama dengan Tuhan Anda. Kalau Anda seorang Muslim, Anda diperhatikan oleh Allah. Kalau Anda bukan Muslim, Anda tetap diperhatikan oleh Tuhan yang Anda yakini. Jadi integriti itu adalah tentang keikhlasan, melakukan sesuatu secara jujur walaupun tidak ada yang melihat. Sementara kita sediakan etika-etika atau kan, supaya kita dipandu, kita diberi panduan yang jelas tentang mana yang betul, apa yang betul, di mana yang salah dan apa yang salah. Ingat orang tidak nampak, Tuhan nampak. Jadi Tuan, untuk penutup kita lah, Tuan ada message terakhir kah untuk penonton kita episode kali ini? Oke, terima kasih sekali lagi saudari moderator. Dia sangat bersemangat pada petang hari ini kan. Mungkin juga merasakan bahwa ini kan tentang surat, tentang amaran, kan, tentang apa konsekuen, apa akibat dia bila kita lakukan sesuatu ketidakpatuhan. Jadi message saya pada petang ini kepada diri saya dan semua rakan-rakan yang sedang mendengar kan, kaki tangan semua, pelajar semua kan. Pertama sekali adalah pahami 3 surat yang kita sampaikan pada petang ini, yaitu garis panduan tentang fraud. Apa saja yang dikatakan yang boleh termasuk dalam itu, baca pelan-pelan, pahami. Kemudian kedua kan, jika tersilap segera betulkan. Kalau kita tersilap, kadang-kadang kita sebagai manusia kan, tidak adalah seseorang yang dikatakan perfect. Jadi bila kita salah, jumpalah dengan penyelia, jumpa dengan ketua jabatan, nyatakan saya tersilap yang ini. Saya pikir dia dapat mempertimbangkan dan adalah lebih baik membuat pembetulan sesegera yang mungkin lah. Jangan sudah nanti siap penilaian teknikal apa benda semua, selepas penilaian akhir tahun baru kita laporkan. Oh, Januari dulu saya salah lah, sepatutnya dokumen A saya hantar, tapi dokumen B pula yang terselit. Sudah terlewat. Ketika itu tiada maaf bagimu lah, sebab dia telah melalui masa begitu kan. Dan yang ketiga, jika berlaku pelanggaran serius, sistem akan bertindak secara adil. Jadi jangan menganggap bahwa sistem itu hanya untuk orang lain, termasuk juga untuk diri sendiri. Jadi sistem itu adalah untuk keadilan diri sendiri dan juga keadilan untuk orang lain. Saya ambil satu contoh di sini ya. Maafkan saya kalau ada yang tersentuh dengan contoh akhir saya ini kan. Adalah ada yang menjadi dia sanggup untuk membela rakan kan, bertahun kan, dalam konteks UMS, bukan seminggu kan. Jadi saya cakap kan, satu respect lah, dia boleh menanggung penderitaan kawan dia. Yalah, kan saya pikir semua yang ada di studio pada petang ini pun dalam model sama kan. Bila kita tengok rakan, kesian dia, anak banyak kan, anak masih kecil dan
dia baru kena scam, macam-macam kan. Jadi ada perasaan empati yang tinggi kan, dan kita coba bantu. Tetapi realiti dia kan adalah kami di bahagian integriti dalam case ini kan, apa yang terjadi adalah orang yang kita bagi simpati itu kan ambil kesempatan. Saya bagi satu contoh yang ni kan. Ada yang selama 3 tahun kan dia dibayar gaji. Dan semua kerja dia dilakukan oleh rakan dia. Wow. Kan? Dan perkara itu akhirnya meletup apabila yang berkenaan menyadari bahawa yang dibantu itu kan telah mengambil kesempatan atas dirinya yang mengambil prihatin lah terhadap keadaan kawan berkenaan. Of course lah yang mungkin yang berkenaan itu kan ada kendali, ada masalah yang lain kan. Tetapi kita kan dalam satu organisasi apabila berlaku itu di kalangan kawan kita kan, mungkin dia terperangkap dalam perasaan itu. So bantulah. Kita cakap, kamu dalam keadaan begini, perhatikanlah kan. Jangan semata-mata jadi lilin yang menerangi dan akhirnya lilin itu kan cair begitu kan. Jadi baca garis panduan yang kita bincang pada petang ini perlahan, pahami, dan kalau ada ketidakpastian itu rujuk dengan kami di bahagian integriti ya. Yang pertama fraud 2025. 2025 maksud dia telah diwujudkan pada tahun 2025. Okey, kemudian yang kedua tentang cara untuk mengeluarkan surat peringatan, surat teguran, surat tunjuk sebab. Di sini sekali lagi ya, kita boleh ikut sikuan peringatan dulu, teguran, baru tunjuk sebab, atau terus kepada tunjuk sebab mengikut keperluan. Dan yang terakhir, satu mindset kita kena nyatakan begini, bahawa semua kes yang kita serahkan kepada tata tertib adalah selepas kita buktikan bahawa aduan itu adalah benar. Kalau tidak benar, selalunya ada juga yang kita selesaikan dengan kaedah-kaedah lain. Contoh, kita dapati itu hanya pelanggaran kepada sistem. Kita panggil sebagai tidak mengikut tabir urus yang betul. Jadi kalau itu kita akan keluarkan satu surat menegur bahawa dalam sistem ini ada kelemahan, sila baiki. Okay? Jadi tidak semua aduan itu kan akan berakhir kepada jawatan kuasa tata tertib. Apa sekalipun, kena baca garis panduan ini supaya tidak timbul satu prejudis ataupun satu prasangka yang mengatakan bahawa UMS ini kan pilih kasih. Dia ada yang dibawa ke tata tertib, ada yang tidak dibawa. Tapi pahami apa yang dibawa dan apa yang tidak dibawa. Jadi ingat ini ya, integriti bukan tentang takut dihukum, tetapi integriti adalah tentang memilih untuk jujur. Alhamdulillah. Conclusion yang sangat komprehensif, concise, memang betul-betul merangkumi semua yang kita bincang hari ini, Tuan. Boleh Tuan bagi satu tagline atau ayat berkenaan episod ni? Okey, dia yang paling penting tagline dia adalah integriti itu adalah bukan pilihan, tetapi ia adalah keperluan bagi setiap individu, setiap kaki tangan. Dia bukan pilihan, dia adalah keperluan. Itu sahaja daripada Studio 9. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye-bye.